5.3 taburan normal bahagian 1. Ciri-ciri graf taburan normal. Okey. Ini adalah contoh graf taburan normal. Okey, sebelum tu cikgu nak cerita sikit ni. Taburan normal ialah satu fungsi kebarangkalian bagi suatu pemboleh ubah rawak selanjar. Okey, tadi binomial adalah diskrit. Okey, bila masuk binomial diskrit, bila masuk normal, dia adalah pemboleh ubah rawak selanjar. Okey, taburan adalah bersimetri dengan kebanyakan data terkumpul di bahagian tengah-tengah. Okey, iaitu berhampiran dengan min. Okey, kat sini cikgu nak tunjuklah. Okey, jadi ini okey, tengah-tengah ni kita panggil apa? Okey, dia bagi ni adalah rajah ini menunjukkan graf bagi fungsi taburan normal. Okey, berdasarkan rajah di bawah, okey, yang ditunjuk ini, okey, didapati bahawa okey, min sama dengan median sama dengan mod. Okey, lepas tu graf ini adalah simetri. Ini sama besar, dibahagi dua. 50%, 50%. Okey, jadi ciri-ciri penting dalam graf ini, dalam graf taburan normal ni adalah, okey, kita selalu, kita kebiasaannya panggil graf ni berbentuk loceng. Bentuk lonceng dan bersimetri, dan garisan yang bertegak ni kita panggil dia min lah. Selalunya kita panggil min. Okey, min. Ataupun ini tanda dia lah. Okey, lepas itu lengkung ini dia ada nilai maksimum. Okey, nilai maksimumnya pada paksi simetri tadilah, iaitu pada X sama dengan min tadi. Okey, jadi min ni membahagikan luah rantau kepada dua bahagian yang sama. Okey, kalau cikgu cakap ini adalah bahagian negatif, kalau sebelah kiri cikgu panggil ini bahagian negatif, ini bahagian yang positif. Okey, apabila ini sebenarnya bahagian kebarangkalian tau. Ini kebarangkalian sebelah kiri, kebarangkalian sebelah kanan, 50-50. Bila dua-dua kiri dan kanan bergabung, kita akan dapat satu. Contohnya. Okey, jadi okey, inilah contoh lah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, cikgu terus pergi ke contoh nombor 14, tapi sebelum tu cikgu nak terangkan semula lah pasal graf kita ni. Sebenarnya, okey, kalau garisan normal ni, okey, graf normal ni macam ni. Okey, nanti kita akan belajar lorek tau. Okey, kalaulah semuanya dilorekkan, bererti kebarangkalian kita satu. Okey, kebarangkalian kita ada satu. Contohlah, kalaulah lorekan separuh je, kita tahu separuh tu 50% kan, maksudnya kebarangkalian kita 0.5. Okey, kesimpulannya kita kena biasakan apabila lorekan adalah nilai kebarangkalian. Macam tu, lorekan pada graf adalah nilai kebarangkalian. Okey, kita tengok. Okey, balik contoh yang ke-14 tadi. Okey. Rajah di sebelah menunjukkan graf bagi fungsi taburan normal yang bersimetri pada X sama dengan 35. Okey, X sama dengan 35. Jadi ingat X sama dengan 35. Jangan lupa, 35 ni pun sebenarnya min. Okey, jadi automatik kita dah dapat jawab soalan A. Nyatakan nilai min. Okey, jadi nilai min kita adalah 35. Tak gitu, senang sangat. Okey, lepas tu kita tengok B. Okey, ungkapkan rantau berlorek dalam tata tanda kebarangkalian yang berlorek ni. Okey, dengan tata tanda kebarangkalian. Jadi, bahagian lorekan ni berada di antara 28 hingga 42. Jadi, dia berada di sini. Contoh, X tu berada di sini. Jadi, macam mana kita nak tulis? Jadi, probability dia adalah di antara 28, sini X, hingga 42. Macam ni. Inilah caranya. Okey. Okey. Jadi seterusnya apa? Okey, seterusnya C. Okey, jika kebarangkalian lantau berlorek ialah 0.64. Okey, jika kawasannya berlorek ni, okey, dia punya kebarangkalian ialah 0.64. Okey, cari kebarangkalian X lebih kecil daripada 28. Lebih kecil daripada 28. Jadi, cikgu tulis dulu apa soalannya. Cari kebarangkalian X lebih kecil daripada 28. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok 35 ke 42 bezanya 7. 35 hingga 28 bezanya pun 7. Okey. Bila perbezaannya orang sama, maksudnya okey, untuk pengetahuan murid-murid, okey, cikgu ambil warna hijau. Okey. 28 punya bahagian daripada 28 ke kiri ni, yang warna hijau ni, sebenarnya sama je luasnya ataupun luas lorekannya di sebelah kanan ni. Dia simetri, sebab dia sama. Ni sama. Bila sama, okey. Bila sama, bererti cikgu boleh buat macam ni juga.
Macam ni. Oh, maksudnya probability X lebih kecil daripada 28 ni sebenarnya sama juga dengan probability dia X lebih besar daripada 42. Sebab dia simetri, sebab dia jarak sama. Ni tengah-tengah, dia 77 unit, jadi sama. Macam tu. Jadi, dan, okey, kita nak cari macam mana ni? Okey, ingat ya, bila lorekan semua adalah satu. Okey, lorekan semua adalah satu. Tapi kita nak yang hijau ni saja, hijau. Sebelah ni. Jadi, okey, sorry. Okey, cikgu nak lebih besar daripada sini, sebelah je. Jadi, satu, okey, tengok cikgu buat satu, cikgu tolakkan dengan yang tengah-tengah ni. Kebarangkalian dia dah bagi 0.64. Okey, bila satu tolak 0.64, kita akan dapat kiri kanan. Tapi kita nak sebelah je, lebih besar daripada order, sebelah. Jadi, dua ni adalah sama. Jadi, kita bahagi dua lah. Macam tu. Jadi kita dapatlah 0.18. Tada. Okey, contoh yang ke-15. Okey, sekiranya murid-murid sudah baca nota dalam buku teks, nanti refer kepada page, page 166. Okey, di sini dia ada menyatakan, tata tanda taburan normal bagi pemboleh ubah X ditulis sebagai X menghampiri normal di mana mean dan variance. Mean dan variance. Jadi, daripada page 166 ni kita boleh tengok contoh 15. Suatu pemboleh ubah rawak selanjar X di mana normalnya mean 2.3, variance 0.16. Jadi kita tahulah, ni mean, ini variance. Nyatakan mean dan sisihan piawai bagi taburan ini. Jadi, apa dia? Jadi kita tahu macam ni lah. Mean, kita memang dah tahu dah. Mean sama dengan 2.3. Ni mean kita. Apa lagi yang kedua? Sisihan piawai. Jadi kita tahu variance kita adalah 0.16. Kalau nak cari sisihan piawai, kita punca kuasa 2 kan sahaja. Jadi kita akan dapat 0.4. Jadi jangan lupa ya, bahagian ini tata tanda taburan normal bagi pemboleh ubah X. Di mana mean dan variance. Seterusnya taburan normal piawai. Murid-murid, pemboleh ubah rawak selanjar Z ialah, ni Z adalah pemboleh ubah rawak normal piawai atau skor Z, dan taburannya dikenali sebagai taburan normal piawai. Jadi ini formula dia. Jadi Z di mana X tolak mean persisihan piawai. Jadi untuk mencari kebarangkalian menggunakan taburan normal, kita memerlukan skor Z. Jadi, macam mana kita nak buat? Jom kita tengok contoh soalan. Contoh soalan. Menentukan dan mentafsir skor piawai Z. Contoh 16, kita tengok A. Suatu pemboleh ubah rawak selanjar X bertaburan normal dengan mean 30 dan sisihan piawai 8. Cari skor Z jika X sama dengan 42. Sebelum tu kita keluarkan semua maklumat. Di mana mean dia dah bagi 30. Apa lagi? Sisihan piawai dia bagi 8. X dia bagi 42. Sekarang dia suruh cari skor Z. Jangan lupa apa formula skor Z? Z sama dengan X tolak mean. Sebut mean, X tolak mean per sisihan piawai. Jadi kita masukkan maklumat. Mana pen hitam cikgu? Sini maksudnya 42 tolak 30 dibahagikan dengan 8. Kita akan dapat 1.5. Ini contoh nak tukarkan kepada skor Z. Jadi kita tengok soalan B. Tinggi bangunan di Kampung Pekan bertaburan secara normal dengan mean 23 meter dan variance 25 M kuasa 2. Cari tinggi bangunan jika skor piawai ialah 0.213. Macam ni terbalik pula. Sekarang kita keluarkan maklumat. Dia dah bagi mean sama dengan 23.
Apa lagi? Lepas min dia dah bagi variance. Variance sama dengan 25. Jangan lupa formula skor Z dia bukan pakai variance, dia pakai sisian piawai. Cari sisian piawai. Jangan lupa kat sini jangan tersilap. Okey, lepas itu dia suruh cari tinggi bangunan. Tinggi bangunan tu maksud dia suruh cari nilai X. Okey, di mana dia dah bagi tahu nilai Z kita adalah 0.213. Okey. Jadi kat sini apa-apa pun kita masukkanlah formula dulu. Di mana Z sama dengan X tolak. Okey, apa ni? Tolak min per sisihan piawai 0.213 X tolak min kita 23/5. Okey, dekat sini kita darab sana kita akan dapat 1.065 X tolak 23, jadi kita akan dapat X lah. Jadi 1.065 tambah 23, kita akan dapat 24.065. Begitulah. Jadi kalau soalan macam ni yang simple-simple, dia bagi maklumat, dia pusing-pusing dia guna formula tu. Contohnya macam ni. Ni direct, dia pusing. Okey. Jadi kita jumpa untuk bahagian yang kedua, masih dalam taburan normal. Okey. Jumpa lagi. Bye.